Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini binti Azman bersama ahli kumpulan Anissa Zahra binti Dahlan dan Nurim Kristina Batrisya binti Azman akan membentangkan tugas PB yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Seterusnya, saya akan menguraikan tentang standard kualiti pendidikan Malaysia pada tahun 2010. Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan, pengurusan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan terutamanya sekolah amatlah penting. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini melibatkan semua aspek yang berkait antara satu sama lain, iaitu pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan, guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan kurikulum dan co-kurikulum, prasarana dan sumber pendidikan, pelibatan komuniti dalam pendidikan dan pembentukan sasiah. SKPM yang diperkenalkan pada tahun 2010 merupakan kesinambungan kepada SKPM sekolah pada tahun 2003. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan komprehensif. Instrumen ini digunakan oleh pihak Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti untuk melaksanakan penaziran. Di pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah akan menggunakan instrumen ini untuk melaksanakan pemantauan dan penilaian. Manakala bagi pihak sekolah menggunakannya sebagai pengukur kepada penarafan kendiri sekolah. SKPM dijadikan panduan oleh pihak sekolah untuk mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Instrumen SKPM ini dapat membantu pihak sekolah untuk membuat penilaian terhadap pengoperasian sekolah. Melalui penilaian yang dilaksanakan secara kendiri ini, pihak sekolah dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan seterusnya penambahbaikan dapat dilakukan. Baiklah, berikut merupakan 5 standard SKPM yang ditetapkan yang merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan. Standard yang pertama adalah kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran. Standard kedua ialah pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Bagi standard ketiga iaitu pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid, ia diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard keempat ialah pengajaran dan pembelajaran iaitu guru merancang dan melaksanakan proses PDP, PNP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid. Bagi standard kelima iaitu kemenjadian murid, pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Yang seterusnya adalah berkaitan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua ataupun SKPMG2. Ini merupakan satu instrumen panduan kepada pentadbiran dan warga sekolah. Hal ini bagi memastikan keberkesanan pengurusan dan PDP. SKPMG2 ini berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidence. Guru besar ataupun pengetua berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan penolong. Manakala guru pula sebagai pemudah cara dalam PDPC yang berkesan. Seterusnya ada 5 elemen yang diterapkan dalam SKPMG2. Yang pertama adalah kepimpinan, yang kedua adalah pengurusan organisasi, yang ketiga adalah pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hak ehwal pelajar,
Yang keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan ataupun PDPC. Dan yang kelima, kemenjadian murid. Yang seterusnya adalah berkaitan standard kualiti dan tindakan untuk mencapai standard tersebut. Standard kualiti yang pertama adalah guru merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan sistematik. Tindakan yang perlu diambil oleh seorang guru adalah menyediakan RPH, rancangan pengajian harian dan menentukan kaedah pentaksiran yang ingin dilakukan di dalam bilik darjah. Yang kedua adalah guru mengawal proses pembelajaran secara terancang. Tindakan yang boleh diambil adalah mengelola isi pelajaran dan peruntukan waktu dan memberikan peluang kepada penyertaan aktif murid. Yang ketiga adalah guru membimbing murid secara profesional dan terancang. Tindakan guru adalah memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan menggabungkan isi pelajaran dengan kemahiran ataupun mata pelajaran lain. Yang keempat adalah guru mendorong emosi murid. Tindakan yang boleh diambil guru adalah memberi pujian, galakan, penghargaan dan keyakinan kepada murid. Seterusnya adalah guru bersikap prihatin kepada keperluan murid. Yang kelima, guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Sebagai contoh, menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan dan membuat refleksi dan menyemak kerja murid. Dan yang terakhir, murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Tindakannya adalah melaksanakan aktiviti secara kolaboratif dan memberi respon ketika dalam kelas. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pelan pembangunan pendidikan dari segi 3 gelombang. Gelombang pertama bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Gelombang ini memberi penekanan kepada kemahiran teras dengan penambahbaikan sistem seperti mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Selain itu, tumpuan juga diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran iaitu dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada dan kepimpinan sekolah. Sebagai contoh, memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih guru besar atau pengetua. Yang ketiga adalah meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi seperti melalui program pemulihan yang intensif. Serta akhir sekali, menjelang akhir gelombang 1, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memastikan semua guru, pengetua atau guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Berikut merupakan pelan tindakan gelombang 1 yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti kemahiran teras. Yang pertama adalah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Yang kedua, mewujudkan pembimbing pengetua yang berdedikasi untuk sekolah band 5, 6 dan 7 dan mengukuhkan kriteria pemilihan untuk memimpin sekolah. Yang ketiga, membimbing guru secara khusus untuk meningkatkan standard guru khususnya dalam mata pelajaran teras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang keempat adalah merombak soalan peperiksaan dengan tumpuan kepada peningkatan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Yang kelima, standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu dan akhir sekali memastikan sokongan daripada PPD iaitu Pejabat Pendidikan Daerah ditumpukan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk kepada murid dengan keperluan khusus melonjakkan peningkatan sekolah. Seterusnya adalah pelaksanaan gelombang 2 untuk mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1 untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang kedua. Selain daripada itu, kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenalkan dalam usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju dengan perkembangan ekonomi dunia. Berikut merupakan pelan tindakan yang perlu dilaksanakan dalam gelombang kedua. Yang pertama adalah memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran kepimpinan etika atau kerohanian dan identiti nasional. Yang kedua ialah menyediakan kemajuan berdasarkan kompetisi
dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan. Yang ketiga ialah menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah. Dan yang keempat, melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid. Yang kelima, mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti orang asli dan kumpulan minoriti lain, pintar cerdas dan berkeperluan khas. Dan akhir sekali adalah memacu peningkatan sistem. Baiklah, akhir sekali adalah gelombang 3. Gelombang 3 berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Yang kedua adalah untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat. Dan yang akhir sekali adalah kebanyakan sekolah akan dianjak kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pelajaran. Berikut merupakan pelan tindakan yang perlu dilaksanakan dalam gelombang ketiga. Yang pertama ialah mengajak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri. Yang kedua ialah meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme dibimbing rakan sejawat, iaitu guru dan pemimpin sekolah saling membimbing antara satu sama lain dan berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan sejawat mempunyai kebertanggungjawatan untuk memenuhi standard profesionalisme. Yang ketiga adalah meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta lebih banyak pilihan bahasa tambahan. Yang keempat adalah melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara serta akhir sekali ialah mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan. Baiklah, seterusnya adalah 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama adalah akses kepada kejayaan. Yang kedua adalah kualiti standard antarabangsa. Yang ketiga adalah equity untuk semua murid. Keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang kelima adalah pelaksanaan kecekapan tenaga. Aspirasi yang pertama adalah akses kepada kejayaan, iaitu menggunakan konsep pendidikan untuk semua. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama tanpa mengira latar belakang. Kementerian Pendidikan Malaysia juga berhasrat untuk mencapai 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan. Jadinya untuk mencapai hasrat ini, kanak-kanak perlu diberi peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mereka mempunyai hak yang tersendiri untuk memilih sekolah. Kanak-kanak ini juga diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada. Pendidikan ini juga adalah berperanan supaya tidak berlaku keciciran dalam sistem pendidikan. Antara murid yang berisiko untuk tercicir ini akan dibantu oleh bantuan kewangan, kemudahan fizikal, bimbingan, motivasi dan kaunseling. Pihak sekolah juga akan berusaha untuk pastikan murid memenuhi tahap minimum, iaitu lulus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah dan Sains. Dan kerajaan juga telah pun memperluaskan akses kepada pendidikan TVET, iaitu pendidikan yang berkaitan dengan teknikal dan kemahiran bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dalam negara. Dan pendidikan di Malaysia ini juga menggalakkan lagi kemahiran aras tinggi ataupun lebih dikenali sebagai KEBAT. Akses yang kedua adalah kualiti standard antarabangsa, iaitu sistem pendidikan negara perlu ditambah baik mengikut standard antarabangsa seperti standard mengikut bidang dan juga kemahiran berfikir aras tinggi. Antara pentaksiran antarabangsa yang telah dilakukan adalah Program for International Student Assessment PISA, iaitu di mana dalam pentaksiran ini ianya menilai kecekapan murid dalam bacaan, matematik dan sains, dan ianya juga menilai keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Yang kedua, pentaksiran kedua adalah Trends in International Mathematics and Science Study ataupun TIMSS. TIMSS ini berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan sains.
Pentaksiran TIMS ini akan mengukur murid melalui dua aspek, iaitu pengetahuan kandungan seperti algebra dan kemahiran kognitif, iaitu kemahiran mereka untuk berfikir. Yang ketiga adalah equity untuk semua murid. Kementerian telah mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi, kerana sosioekonomi ini merupakan faktor utama berlakunya jurang antara pelajar. Jadinya, tiga aspek berlaku kewujudan jurang equity ini adalah pendidikan tertinggi ibu bapa, iaitu sama ada pada peringkat SPM maupun universiti. Seterusnya adalah purata pendapatan isi rumah bagi negeri. Dan yang ketiga adalah peratusan murid menerima bantuan asas keuangan. Seterusnya, kementerian telah menyediakan akses ini kepada laluan alternatif, di mana tidak setiap murid boleh belajar akademik. Ada setengah murid yang lebih kepada teknikal, mereka lebih kepada kemahiran. Jadinya kerajaan telah pun juga mewujudkan pendidikan vokasional ataupun TVET dan pembelajaran kaya dari segi akademik dan bukan akademik. Contohnya projek-projek berasaskan komuniti dan aktiviti rentas sekolah. Dan yang terakhir, murid diberi peluang untuk belajar pada kadarkan diri dan mengikut minat mereka, di mana mereka diberi peluang untuk memilih bidang mana yang mereka inginkan. Seterusnya, yang keempat adalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Semestinya sekolah merupakan satu tempat yang terbaik untuk mengeratkan perpaduan, kerana murid-murid banyak meluangkan masa mereka di sekolah, kerana seperti yang kita tahu, kita bersekolah daripada umur 5 tahun sehingga ke 17 tahun. Jadinya kebanyakan masa mereka adalah di sekolah. Jadinya sekolah adalah satu institusi yang terbaik untuk mengeratkan perpaduan antara kaum-kaum lain. Di sekolah juga, murid akan belajar untuk memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian kaum lain, di mana mereka akan berinteraksi dengan kaum-kaum lain dan bercerita mengenai adat dalam kaum tersebut. Dan perkara ini dapat merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu yang seimbang dan harmonis, seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Dan aspirasi yang terakhir adalah pelaksanaan berkecakapan tinggi, iaitu bertujuan untuk mewujudkan keberhasilan murid. Keberhasilan murid ini merupakan indikator kepada kecakapan pengurusan dalam sistem pendidikan. Kerajaan telah mengeluarkan bajet yang besar untuk sistem pendidikan negara. Jadinya, keberhasilan murid ini merupakan satu hasrat buat kerajaan atas pengeluaran bajet yang dikeluarkan oleh mereka. Jadinya, penggunaan bajet yang telah diperuntukkan kepada sekolah mestilah digunakan dengan lebih cekap dan berkesan. Dan sumber dan sokongan kepada sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai 11 anjakan. 11 anjakan ini digariskan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sebagai tunjang transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak minimum antara 1 daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu asas, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Antara 11 anjakan yang telah digariskan ialah yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Sebagai contoh, menanda aras keupayaan kemahiran membaca, matematik, sains dengan standard antarabangsa. Selain itu, merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap KBAC, kemahiran berfikir aras tinggi pada tahun 2016. Seterusnya, anjakan yang kedua ialah memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, memperluaskan lagi program LINUS, iaitu literasi dan numerasi, yang merupakan program penambahbaikan kelas intervensi awal membaca dan menulis KIA 2M, meliputi literasi bahasa Inggeris. Selain itu, menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025. Anjakan yang ketiga ialah melahirkan rakyat dengan penghayatan nilai. Sebagai contoh,
Memperkukuhkan lagi pendidikan sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat persekolahan pada tahun 2017. Selain itu, mengukuhkan dan memperluaskan lagi REMOOC iaitu Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan pada tahun 2016 untuk mudah cara interaksi dengan interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan sosioekonomi. Anjakan yang keempat ialah transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Sebagai contoh, ketatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% ke atas. Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi mulai 2016. Seterusnya, anjakan yang kelima ialah mengupayakan lagi JPN, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah untuk menyediakan lagi penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Sebagai contoh, memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015 bermula dengan negeri Sabah dan Sarawak. Anjakan yang keenam ialah memanfaatkan TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dengan cara meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Sebagai contoh, meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui One Bestari Net bagi semua 10,000 sekolah menjelang pada tahun 2013. Anjakan yang ketujuh ialah transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Sebagai contoh, memperkukuhkan lagi keboleupayaan kepimpinan bagi 150 hingga 200 jawatan kepimpinan utama menjelang 2013. Bagi anjakan yang ke-8 ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Sebagai contoh, memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan memperkukuhkan proses perancangan penggantian bagi pengetua atau guru besar sejak tahun 2013. Anjakan yang ke-9 ialah kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Sebagai contoh, melibatkan ibu bapa dalam membantu meningkatkan tahap pembelajaran anak melalui akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah iaitu SAPS yang merupakan sistem analisis peperiksaan sekolah. Selain itu, mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016. Anjakan yang ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Sebagai contoh, memanfaatkan peluang meningkatkan efisiensi dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru. Anjakan yang terakhir ialah tingkatkan ketelusan sifat bertanggungjawab awam secara langsung. Sebagai contoh, menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menjelang tahun 2013. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai implikasi terhadap guru. Guru bertanggungjawab sebagai penggerak pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM pada tahun 2013 hingga 2025. Guru memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan generasi muda mendapat pendidikan berkualiti selari pendidikan global. Dengan adanya pendidikan yang berkualiti dan mantap, ianya dapat membantu melahirkan murid bertaraf dunia, mempunyai pemikiran kritikal abad ke-21 dan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, standard kualiti pendidikan Malaysia dan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga memberi implikasi kepada guru dalam aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran, pembangunan profesionalisme, kemahiran teknologi, mempunyai wawasan dan menjadi suri teladan. Bagi aspek yang pertama iaitu pengurusan dan pembelajaran, guru perlu merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Profesionalisme guru dalam bilik darjah diperhati dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran dan kebolehan untuk mencorakkan lagi iklim dalam bilik darjah. Jadi, untuk mencapai objektif pengurusan
pengajaran dan pembelajaran, guru perlu memastikan bahawa mereka mempunyai kebijaksanaan, teliti dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan, penilaian, dan guru juga perlu bersungguh dalam memperkembangkan potensi dan pencapaian murid, cara murid-murid berfikir dan nilai kelakuan untuk diterapkan di dalam murid. Seterusnya, pembangunan profesionalisme. Pembangunan ini dilakukan dengan cara melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja, memperbaharui pengetahuan, mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Jadi, perkara yang perlu dilakukan oleh guru ialah berani meneroka pelbagai cabang ilmu supaya ilmu yang disalurkan kepada murid adalah benar dan tepat. Selain itu, guru juga perlu mempunyai keluasan pedagogi yang besar dalam bilik darjah dan saling bekerjasama menangani isu dan berkongsi amalan terbaik untuk cara pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Selain itu, guru juga perlu bersikap terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja yang baharu. Guru juga perlu menambah baik amalan profesional secara berterusan, dan akhir sekali yang paling penting ialah mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, kemahiran teknologi. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, satu penanda aras iaitu Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan (NETS) memerlukan semua guru untuk mencapai standard teknologi dan maklumat dan komunikasi bagi memudahkan dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Jadi, apa yang guru perlu ada sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran itu ialah guru perlu tahu bagaimana cara untuk menggunakan pengetahuan isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah teknologi. Mereka bentuk, membangun, menilai pengalaman pembelajaran, menggabungkan alat dan sumber kontemporari, mempamerkan pengetahuan, kemahiran, gaya kerja seorang profesional inovatif, kemahiran sistem teknologi maklumat dan komunikasi, dan cara untuk menggunakan pelbagai peralatan digital. Guru juga perlu bertanggungjawab dalam budaya digital dengan cara mempamerkan kelakuan yang baik, beretika dalam amalan profesionalnya. Seterusnya, mempunyai wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi, berinovasi, mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Jadi, guru perlu memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Jika murid tersebut mampu untuk bersaing di peringkat antarabangsa, jadi sebelum itu guru perlu bersiap sedia dengan ilmu dan kemahiran yang sejajar dengan hasrat PPPM supaya murid itu mampu berdaya saing di peringkat yang seterusnya. Akhir sekali ialah menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid, iaitu ini telah tertulis oleh hasrat PPPM, iaitu anjakan yang ketiga yang bertujuan untuk membangunkan murid secara holistik. Jadi, penghayatan nilai rohani ini mudah untuk diterapkan dalam diri murid. Hal ini kerana mereka menghabiskan masa mereka 1/4, lebih daripada 1/4 di sekolah. Jadi, sekolah bukan sahaja untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi ini juga adalah tempat untuk membentuk nilai-nilai dan semangat perpaduan yang positif. Jadi, guru bukan sahaja sebagai suri teladan, malah guru juga bertanggungjawab dalam menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, kokurikulum dan pembangunan sasiah. Seterusnya adalah mengenai 6 aspirasi sistem murid. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah kemahiran berfikir, yang ketiga adalah kemahiran memimpin, yang keempat kemahiran dui bahasa, yang kelima etika dan kerohanian, dan yang keenam identiti nasional. Yang pertama adalah pengetahuan, iaitu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya pada peringkat awal. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti muzik bagi melahirkan murid yang serba boleh. Seterusnya adalah memberi penekanan kepada pengajaran berpusatkan murid dan pengajaran yang berbeza-beza.
Yang keempat adalah penekanan kepada penyelesaian masalah, tugasan berasaskan projek, memperkemaskan mata pelajaran ataupun tema dan melaksanakan pentadsiran formatif. Dan yang terakhir, STEM telah dikaji dan dipertingkatkan dengan mengkaji semula kurikulum peperiksaan dan pentadsiran. Maka dengan ini wujudlah satu kurikulum baharu iaitu yang dikenali sebagai KSSR dan juga KSSM. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini amat penting kerana ianya mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat bukan sahaja peringkat negara tapi juga pada peringkat global. Ianya menjadikan aspirasi negara iaitu murid mempunyai semangat ingin tahu dan ingin belajar. Murid melalui kemahiran berfikir ini, murid dapat menghubung kait pelbagai pengetahuan dan dapat membina pengetahuan baru. Seterusnya adalah kemahiran berfikir ini juga termasuk dalam pemikiran kreatif dan inovatif iaitu kemampuan untuk menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea ataupun pengetahuan baharu. Kemahiran berfikir ini juga merupakan kemahiran untuk menyelesaikan masalah dan penanggulan. Kemahiran ini amat penting kerana murid-murid berkeupayaan meramal masalah, menyelesaikan masalah secara kritis, logik, induktif dan didaktif. Dan seterusnya adalah kemahiran menyelesaikan masalah iaitu di mana membolehkan murid-murid ini membuat keputusan penting. Dan yang terakhir adalah melalui kemahiran berfikir, ianya dapat diarahkan kepada pemikiran aras tinggi iaitu di mana murid-murid memahami sesuatu maklumat yang digunakan bagi mencetuskan idea. Dan kemahiran pemikiran aras tinggi ini juga mencabar murid untuk menginterpretasi, menganalisis ataupun memanipulasikan sesuatu maklumat. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin ini adalah kemahiran yang murid-murid ini dapat memimpin dan bukan hanya sekadar memimpin tapi mereka juga dapat bekerja dengan orang lain secara lebih berkesan. Terdapat 4 elemen dalam kemahiran memimpin ini iaitu yang pertama adalah keusahawanan, yang kedua adalah berdaya tahan, yang ketiga adalah kecerdasan emosi dan yang keempat adalah keterampilan komunikasi. Elemen pertama adalah keusahawanan iaitu ciri-ciri usahawan ini mestilah kreatif, mempunyai daya imajinasi yang tinggi, mempunyai inisiatif, mampu membuat perubahan dan sentiasa menggunakan peluang yang ada. Jadinya, antara usaha-usaha yang dapat pihak sekolah lakukan adalah menubuhkan kelab keusahawanan dan menerapkan ilmu keusahawanan dalam kurikulum maupun co-kurikulum. Dan pihak sekolah menganjurkan seminar keusahawanan. Antara kesan keusahawanan adalah murid-murid ini akan sentiasa mengambil inisiatif, membangunkan penyelesaian sendiri, terdorong untuk memastikan penyelesaian itu dilahirkan. Elemen yang kedua adalah berdaya tahan iaitu membangunkan cara berfikir secara kondusif dan mampu menghadapi rintangan. Perkara ini akan membentuk modal insan. Modal insan ini adalah murid-murid mampu berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif. Mereka juga cekap dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Mereka juga berkeupayaan untuk mencipta dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dan murid-murid yang mempunyai modal insight ini akan mempunyai daya tahan dan daya saing yang kukuh ataupun dikenali sebagai kompeten, seorang yang suka kompeten, dan mereka akan berkebolehan untuk menghadapi serta mengadaptasi persekitaran ekonomi global dan sosial yang sering berubah. Yang ketiga adalah elemen ketiga adalah kecerdasan emosi iaitu mereka berupaya memahami dan bekerja dengan orang lain. Malah mereka dapat mempengaruhi orang lain dengan secara positif. Seterusnya adalah murid-murid ini akan lebih peka dan memahami perasaan orang lain. Kecerdasan emosi ini dipengaruhi oleh persekitaran pendidikan yang berasaskan emosi sihat. Elemen terakhir adalah keterampilan komunikasi iaitu di mana murid-murid ini berupaya memberikan pendapat dan hasrat mereka secara bertulis maupun lisan. Sekolah merupakan sebuah institusi sosial. Jadinya guru-guru perlulah memberi ruang dan peluang kepada murid untuk berinteraksi, membina keyakinan diri mereka, melaksanakan tanggungjawab dan kerjasama.
Aspirasi keempat adalah kemahiran diri bahasa, iaitu penguasaan dalam bidang sains dan teknologi ini akan menentukan survival sesuatu bangsa. Namun, kita tahu bahawa banyak bacaan yang terdapat di sama ada di internet maupun di perpustakaan adalah dalam bahasa Inggeris. Jadinya penguasaan bahasa Inggeris ini amat penting supaya kita dapat memahami bahan bacaan yang kita baca. Dan apabila kita mempunyai dua bahasa, kita dapat mencapai tahap kelas dunia, iaitu untuk bersaing di peringkat dunia. Murid-murid digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Mereka juga digalakkan untuk belajar bahasa Mandarin, Tamil dan Arab. Dan kerana apabila mereka menguasai banyak bahasa, mereka dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan. Aspirasi yang kelima adalah etika dan kerohanian. Maksud kerohanian adalah mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Yang kedua adalah integriti, iaitu mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Dan yang ketiga adalah tanggungjawab dan sivik, iaitu merupakan satu tindakan untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar, dan serta memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Individu yang mempunyai etika dan kerohanian ini adalah dikenal menjadi individu yang lebih manusiawi. Apabila seorang murid itu mempunyai etika dan kerohanian, mereka dapat menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip mereka dan berani melakukan keputusan. Seterusnya adalah dalam etika dan kerohanian ini melibatkan proses internalisasi, iaitu proses penyerapan ilmu dan nilai yang mampu membentuk akal budi insan yang baik. Aspirasi yang terakhir adalah identiti nasional, iaitu perasaan yang tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara. Apabila kanak-kanak ini mempunyai identiti nasional, mereka akan memahami perbezaan dan bertolak ansur. Mereka akan dapat menerima dan menghormati orang lain, dan ianya akan dapat mewujudkan semangat kekitaan dalam diri mereka. Identiti nasional ini berkaitan dengan asas kesetiaan ataupun patriotisme serta berkait rapat dengan jati diri sebagai warga negara, iaitu melalui penghayatan rukun negara, agar penghayatan rukun negara ini dapat mewujudkan rasa perkongsian yang tinggi dan semangat kekitaan yang murni dapat disemai dengan baik. Seterusnya adalah apabila mereka mempunyai identiti nasional, asas perpaduan dapat dibina supaya tidak wujud polarisasi yang akan menjejaskan hubungan antar kaum. Dan ianya merupakan satu aspirasi dalam PPM, iaitu setiap murid mestilah berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang implikasi kepada sahsiah guru cemerlang. Yang pertama, pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Sejarah negara telah mengajar kita tentang pentingnya perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai budaya dan kepercayaan dia. Perpaduan merupakan asas penting kepada pembinaan negara bangsa. Pembinaan negara bangsa ni penting bagi sebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti di Malaysia. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Guru berperanan besar untuk memupuk perpaduan dan membina negara bangsa kerana gurulah yang dapat membangunkan modal insan dan memastikan pembentukan jati diri murid yang kukuh, berdaya saing, berkeyakinan tinggi dan berpegang teguh kepada agama dan nilai sejagat, seterusnya menjadi warga negara yang mampu bersaing dengan dunia luar. Oleh itu, guru yang cemerlang dan berjiwa pendidik akan sentiasa peka dengan isu-isu perpaduan kaum dan berusaha untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan kesefahaman dan kerjasama dalam kalangan murid-murid. Implikasi kepada sahsiah guru cemerlang adalah pembentukan modal insan yang seimbang dan harmonis. Guru merupakan ejen penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan seperti mana yang terkandung dalam
kurikulum dan pemupuk nilai-nilai murni dan kerohanian. Keberkesanan pendidikan bergantung kepada kesedaran guru terhadap tanggungjawab sebagai pendidik. Dalam merealisasikan matlamat FPK, guru perlu bertanggungjawab dengan sepenuhnya dan dalam mendidik dan membentuk kemenjadian murid agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat dan modal insan yang seimbang dan harmoni dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Oleh itu, guru yang cemerlang dan berjiwa pendidik perlulah menghayati hasrat FPK iaitu falsafah pendidikan kebangsaan agar sebarang perancangan dan tindakan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pendidik tidak akan tersasar. Seterusnya, mengamalkan budaya kerja cemerlang. Budaya kerja cemerlang ini merupakan asas peningkatan dan kualiti pencapaian pendidikan. Jadi, untuk mencapai budaya kerja cemerlang ini, guru perlu mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti menyeluruh dan positif. Jadi jika guru mengamalkan asas yang cemerlang, jadi mereka mampu untuk mengamalkan budaya kerja cemerlang ini. Jadi apa yang perlu guru lakukan ialah laksanakan tanggungjawab dengan ikhlas, amanah, patuh pada etika kerja, menjaga nama baik profesion dan tidak melanggar peraturan. Seterusnya, melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, guru cemerlang dan berjiwa pendidik ini merupakan nadi utama kepada kejayaan pelaksanaan dasar pendidikan. Jadi, untuk mengekalkan relevan dan efektif, guru perlu melengkapkan diri dengan ciri-ciri pendidik profesional pada abad ke-21 dengan cara meningkatkan ilmu dan kemahiran masing-masing. Jadi, guru perlu menjadi penyiasat aktif, mempraktikkan budaya penyelidik, pemikir yang kritikal dan reflektif, bersikap terarahkan diri dan pembicara yang berkesan. Akhir sekali ialah bersikap demokrasi. Segala tindakan yang dilakukan oleh guru itu tidak boleh ada unsur diskriminasi ataupun tidak adil. Guru tidak boleh mengira latar belakang sosio budaya, kepercayaan dan ekonomi murid tersebut. Guru juga perlu memiliki keprihatinan, empati, prinsip keadilan dan nilai-nilai murni dalam diri guru. Sekolah bukan hanya medan kecemerlangan akademik, tetapi ini juga merupakan tempat untuk menyampai nilai-nilai murni ke arah pembentukan sosial. Jadi, guru berjiwa pendidik ini perlu mempunyai fahaman jelas mengenai matlamat sebenar pendidikan.